A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita akan sama-sama menghayati beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan cahaya bagi orang beriman, yang merupakan syifa, perawat kepada segala masalah manusia, dan juga sebagai rahmat yang akan pandu manusia ke tempat yang paling bahagia dan paling kekal abadi. Ini kali pertama saya sampai ke Bahau sejak saya lahir. Ini kali pertama saya sampai ke Bahau. Dan saya sampai di sini sebab apa? Sebab Al-Quran. Al-Quran menjadikan saya sampai di sini. Al-Quran menjadikan saya ramai saudara mara. Walaupun bukan keturunan darah daging saya, tapi Al-Quran menghimpunkan kita di satu tempat yang walaupun kita mungkin sebahagian ni tak pernah jumpa, tapi sebenarnya ikatan kita lebih kuat daripada ikatan pertalian persaudaraan, lebih kuat daripada hubungan adik-beradik, daripada saudara mara. Sebab ikatan inilah yang akan menentukan kita bahagia ataupun celaka. Okey, insyaAllah pada petang ini kita akan tadabbur beberapa ayat daripada surah As-Sajdah, iaitu daripada ayat 19 sehingga ayat 21. Ayat 19 sehingga ayat 19 hingga 22. Dan surah Sajdah ni antara surah yang selalu dibacalah oleh orang Islam, termasuklah orang Melayu. Bila orang Melayu suka baca surah Sajdah? Hari Jumaat. Itu bukan orang Melayu, itu imam Melayu. Yang baca imam je, makmum tak baca pun, kan? Mungkin ada yang setengah tu baca setiap malam, kan? Sebab ada pendapat mengatakan Nabi biasa baca surah Al-Mulk dan surah Sajdah setiap malam sebelum tidur. Cuma riwayat itu tidak sahih. Okey. Daripada ayat 19 sampai 22 ada lebih kurang 2 ataupun 3 tajuk lah. Cuma saya bagi tajuk musibah adalah nikmat. Musibah adalah nikmat. Sebab bagi orang beriman tidak ada musibah. Bagi orang beriman tidak ada musibah. Semuanya adalah nikmat. Bagaimana orang beriman mengatakan musibah itu adalah satu musibah, sedangkan musibah itu datang daripada Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah. Jadi mana mungkin Allah yang penyayang bagi musibah pada orang beriman? Jadi sebenarnya apa saja musibah yang menimpa orang beriman itu adalah sebenarnya nikmat. Okey.
Jadi kita tadabbur insya-Allah. Okey, sebelum ayat ni, sebelum ayat 19, ayat 18. Cuba tengok, dia berkait antara ayat 18 dan 19. Cuba tengok dan baca. Okey, cuba kita tengok terjemahan dia, ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah? Saya tak tahu yang belakang nampak tak tulisan? Nampak? Belakang sekali nampak? Clear? Okey. Apakah? Fa, maka. Man, apakah barang siapa ataupun siapa kana mu'minan, adalah dia beriman. Kaman, seperti orang yang kana fasiqan, adalah dia fasik. Allah bertanya, kemudian Allah menjawab. Jawapannya ialah la yastawun. Tidak mereka itu sama. Okey. Apa sebenarnya maksud daripada soalan ni? Allah bertanya, apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? La yastawun, mereka tidak akan sama. Fasik ada dua. Satu fasik akbar, fasik yang besar, iaitu mengeluarkan seseorang daripada Islam. Makna kafir lah. Jadi fasik yang pertama, fasik akbar, fasik yang besar. Bila ada buat sesuatu yang menyebabkan dia fasik, dia terkeluar daripada Islam. Seperti dia kufur kepada Allah, dia tak beriman dengan hari akhirat. Yang kedua, fasik asgar, fasik yang kecil. Fasik yang kecil ialah bila dia melakukan dosa besar, seperti derhaka pada ibu, berzina, ataupun dia melakukan dosa kecil tetapi berterusan, dan dia masih Islam, dia tak terkeluar daripada Islam. Contoh kita membazir setiap hari kan, itu fasik tapi masih Islam, dipanggil fasik yang kecil. Ataupun dia membunuh, dia fasik tapi masih dalam Islam. Okey? Jadi maksud fasik di sini, fasik yang mana? Fasik yang besar ke fasik yang kecil? Mana tahu? Lawan dia mukmin. Bila fasik lawan dia mukmin, makna yang ni kafir. Okey? Jadi kadang-kadang Allah guna perkataan kafir, kadang-kadang Allah guna perkataan fasik, kadang-kadang Allah guna perkataan zalim. Okey. Jadi apa maksud soalan? Allah kata, adakah sama orang beriman dengan orang yang kafir? Adakah sama? Kalau saya tanya semua pelajar ni, sama tak orang beriman dengan orang kafir?
semua sepakat dengan jawapan tak sama kan? Kalau semua dah jawab tak sama, maknanya semua dah tahu bahawa jawapannya tak sama. Kalau kita semua dah tahu jawapannya tak sama, kenapa Allah soal? Kenapa Allah soal yang macam benda yang kita dah tahu? Macam saya tanya haji kan, sama tak orang lapar dengan orang yang kenyang? Tak. Saya dah tahu tak, haji memang dah tahu jawapan tu. Dah kan? Tapi kenapa saya tanya juga? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Saya beritahu pada anak saya, dia malah pergi sekolah. Saya tanya, sama tak orang yang berjaya dalam pelajaran dengan orang yang gagal? Dia tahu tak yang bahawa jawapannya tak sama kan? Dia dah tahu. Tapi kenapa saya tanya? Apa tujuannya? Tujuannya supaya saya nak dia berfikir, kalau jawapannya tak sama, iaitu yang belajar lebih baik, kamu jangan jadi orang yang malas belajar. Biarlah jawapan kamu sesuai dengan tindakan kamu. Okey. Jadi sekarang Allah nak betulkan fahaman. Ramai orang yang salah faham, termasuklah orang Islam. Apa yang mereka salah faham? Iaitu orang kafir ni kadang-kadang kita anggap lebih baik daripada orang beriman. Orang beriman kadang-kadang kita rasa macam tak ada nilai. Orang fasik lebih bernilai. Pandangan ni bukan ada pada orang kafir sahaja, tapi ada juga pada orang Islam. Setuju tak? Setuju tak? Okey, kita sendirilah. Kita biarkan orang di luar. Kita pernah tak beranggapan orang fasik lebih baik daripada orang beriman? Pernah ke tak? Pernah ke tak? Pernah tak? Pernah. Contoh? Okey. Kita bila mendidik anak, kita bila mendidik anak kan, kita nak anak kita jadi orang beriman ke, nak anak kita berjaya kat dunia? Apa dia? Nak jadi orang beriman, betul? Okey, apa asas untuk anak kita menjadi orang beriman? Apa asas dia? Mestilah asalnya kenal Allah. Mesti asalnya faham agama, betul tak? Tapi biasa anak kita yang pertama kita hantar ke sekolah mana? Hantar ke sekolah mana? Ni semua ni ada anak ke tak ada ni? Ada anak kan? Jawab je lah. Biasa kita hantar anak ke sekolah mana? Sekolah biasa kan? Okey, kita tahu tak sekolah biasa tu kadang-kadang menyebabkan dia tak kenal Tuhan dan kadang-kadang dia jahil agama. Kita tahu tak? Tahu. Kenapa hantar juga? Tadi cakap orang beriman lebih baik pada orang fasik. Tapi cara tindakan kita macam orang fasik lebih baik pada orang beriman. Betul tak? Dan terbukti berapa ramai yang keluar daripada sekolah biasa akhirnya tak jadi orang beriman. Kebanyakannya dia orang fasik. Betul tak? Berapa ramai yang keluar sekolah biasa tak solat. Berapa ramai yang keluar sekolah biasa tak faham agama. Berapa ramai yang keluar sekolah biasa tak faham Al-Quran. Berapa ramai yang keluar sekolah biasa buka aurat. Fasik ke tak? Itu buatan siapa? Buatan orang kafir ke buatan orang Islam sendiri? Tapi mulut kita cakap siapa lebih baik? Makna tindakan kita tak sama dengan mulut kita. Betul tak? Yang ni Allah nak jawab, nak bagi tahu ni. Kenapa tindakan kamu seolah orang fasik dengan orang beriman sama je? Sama je. Buktinya orang nak anak dia berjaya dalam akademik, dalam dunia, kamu pun nak macam tu juga. Ada orang hantar sekolah agama, jadi anak yang baik, berakhlak, tapi akademik tak cemerlang. Kamu tak nak jadi macam tu. Betul kan? Betul kan? Okey, itu anak. Kita pula kan? Kita ni daripada mula sekolah sampailah masuk alam universiti,
dah masuk alam bekerja. Banyak kita bekerja, banyak kita habiskan masa, banyak kita habiskan masa, tenaga, duit untuk jadi orang beriman ke ataupun untuk jadi orang fasik? Kita sendiri. Ni kenapa tak jawab? Apa dia? Daripada mula kita sekolah sampai bekerja sampai sekarang, banyak masa kita habis untuk jadi orang beriman. Betul? Betul makcik? Betul. Ada bukti tak? Berapa ayat dah faham? Betul tak? Jadi kadang-kadang kita sendiri pun pergi keluar pagi, bekerja, balik petang. Agama tak belajar pun hari itu. Bukan hari itu, dah bertahun tak belajar. Betul tak? Kadang-kadang solat lambat. Sebab apa? Nak kejar dunia. Bila kejar dunia, beriman ke fasik? Betul tak? Ini yang kita baca Quran. Allah tegur kita tapi kita tak perasan. Anak-anak kita kan lebih minat sahabat Nabi ke pelakon drama Korea? Pelakon drama Korea dengan sahabat Nabi, siapa lebih baik? Tengok mulut jawab lain. Mulut jawab lain. Saya macam tak percaya je jawapan tu kan. Sebab berapa ramai anak kita tak minat sahabat Nabi. Sebut, tanya 2-3 orang sahabat Nabi tak tahu. Tanya isteri Rasulullah tak tahu. Tanya pemain bola tahu. Tanya pelakon drama tahu. Pelakon drama yang dah nak kahwin, belum kahwin dah bercerai pun dia tahu. Dia bagi tahu ustaz kan. Berapa umurnya? 10 tahun. Betul tak? Ni. Jadi Allah kata, kenapa kamu tak nak jadi orang beriman? Seolah kamu rasa orang fasik dengan orang beriman sama. Orang kafir bekerja nak hidup senang kat dunia. Kamu macam sama dengan mereka. Keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang. Bila kamu mula cari agama? Bila dah? Pencet. Patut tak? Nak cari benda terbaik tapi cari masa dah tua. Patut tak? Macam bagi contoh analogi. Kita nak buat rumah pasir. Tapi kita buat rumah pasir tu masa muda, masa kuat, masa cergas. Bila dah tua, umur 65, baru nak buat rumah betul-betul. Logik tak? Logik tak? Tak logik kan? Tapi ramai tak buat macam tu. Dia buat rumah yang untuk sementara, dia kejar daripada muda sampai ke tua. Rumah dia besar-besar. Tapi rumah yang kekal di akhirat, tengok-tengok, tak ada persiapan. Betul tak? Jadi cara dia seolah orang mukmin dengan orang fasik sama. Allah kata tak sama. Tak sama. Ni, sepatut kelas tadabbur ni, sepatut yang masuk kelas tadabbur ni umur berapa? Umur berapa? Umur sekolah rendah lah. Betul tak? Belajar agama mesti daripada kecil. Sebab agama nak dibawa sampai ke akhirat. Belajar dunia, masa tua pun tak apa. Sebab dunia nak ditinggalkan. Tapi dia pulung belajar dunia daripada tadika sampai ke tua. Bila nak tinggal dunia, baru nak cari akhirat. Sempat lagi tak? Sempat. Sempat. Selagi kita hidup, sempat tak? Sempat. Okey. Sebab tu Allah kata, cuba tengok. Jadi cara kita, kadang-kadang solat macam orang Islam. Puasa macam orang Islam. Pergi haji, umrah macam orang Islam. Tapi cara berfikir tak macam orang Islam. Saya bagi contoh. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Cuba buka. Surah Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Kemudian wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Min musyrikatin walau a'jabatkum. Kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Okey. Cuba tadabbur. Wala tankihu, jangan kamu nikahi, jangan kamu kahwin dengan musyrikat, wanita-wanita yang musyrik. Hatta yu'minna, sampai bila tak boleh kahwin dengan wanita yang kafir? Sampai bila? Sampai dia beriman. Okey? Kemudian Allah kata wala amatun mu'minah, dan pastilah amah ni makna hamba. Hamba tapi beriman. Khairun, lebih baik daripada wanita musyrikah, walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrikah itu mengkagumkan kamu. Maknanya wanita musyrikah ni cantik, kaya, anak orang kaya, datang minta nak kahwin dengan anak kita kan. Satu lagi calon, orang miskin tapi dia beriman kepada Allah. Yang mana yang mengkagumkan kita? Musyrik. Jadi kita terima yang mana sebagai menantu? Yang beriman ni miskin, tak berapa cantik. Yang tak beriman ni kaya, cantik macam kajol. Kenal kajol? Oh, kenal lah. Okey, kita pilih yang mana? Yang kaya. Allah kata apa? Tengok Allah beritahu, hamba wanita yang beriman jauh lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun dia tu sangat-sangat mengkagumkan engkau. Tapi kita susah nak terima. Betul kan? Susah. Kemudian Allah kata apa? Wala tunkihu, dan jangan kamu kawinkan wanita kamu, anak kamu dengan orang musyrik lelaki, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Dan Allah kata wala abdun mu'min, dan pastilah hamba yang beriman khairun, dia hamba tapi beriman. Allah kata lebih baik min musyrikin, daripada lelaki yang musyrik, walaupun yang musyrik itu mengkagumkan engkau. Okey. Jadi ada dua calon minta masuk nak meminang anak kita perempuan. Satu dia tak beriman lah, tak solat. Dia bukan musyrik tapi Islam, tapi tak solat. Muka dia handsome macam Shah Rukh Khan. Gaji dia 50,000. Kereta dia BM, Merc, semua kereta mewah ada, tapi tak solat. Seorang lagi, orang Afrika daripada Somalia, belajar kat UAE, beriman, jaga solat 5 waktu, tengah belajar, belum dapat kerja, pun minta anak kita. Kita pilih yang mana? Makcik? Makcik pilih yang mana? Tak, saya tanya ni. Makcik pilih yang mana? Bila tak jawab, saya dah tahu jawapan. Dia akan pilih yang mana? Mana cara dia sama tak dengan Quran? Tak sama. Mulut baca Quran, solat sembah Tuhan, pergi haji ikut
sunnah Nabi. Tapi cara berfikir tak sama dengan Quran. Kenapa? Allah sendiri cakap, yang beriman walaupun dihamba lebih baik. Tak masuk ni. Walaupun yang bercakap ialah Allah. Betul tak? Anak aku nak makan apa? Ustaz sedap cakap lah. Betul tak? Oh, susah. Boleh tak? Ni Somalia. Ini yang Allah nak betulkan. Betulkan cara kita berfikir. Betul. Kadang-kadang kita ni banyak bagi masa untuk baca berita orang kafir. Betul? Banyak bagi masa nak baca kajian orang kafir. Quran tak cukup masa. Nak pergi kelas agama tak cukup masa. Sebenarnya macam kita anggap orang kafir lebih baik daripada orang beriman. Betul kan? Okey. Kemudian Allah huraikan apa yang tak sama ni. Orang fasik dengan orang beriman. Apa yang tak sama? Di mana yang tak sama? Okey. Ammal lazina, adapun allazina, orang-orang yang mereka beriman. Kan Allah beritahu kan ayat 18. Adapun orang, adakah patut kamu anggap sama orang beriman dengan orang fasik? Allah jawab apa tadi? Tak samakan. Okey. Sekarang Allah nak beritahu di sudut apa yang tak sama, iaitu orang yang beriman wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Falahum, maka bagi mereka jannatun. Jannah apa makna? Surga al-ma'wa. Ma'wa apa? Ma'wa apa dia? Ma'wa apa? Pasal apa tak tahu? Ni surah sejadah ni. Ma'wa ialah tempat tinggal ataupun tempat kembali. Bagi mereka surga tempat kembali ataupun tempat tinggal. Daripada awa ya'wi, Allah perintah pada ashabul kahfi. Allah kata apa? Fa'wu ilal kahfi. Awu tu daripada perkataan awa. Jadi ma'wa makna tempat. Jadi bahasa Arab kalau daripada awa, kalau tambah mim kat depan dan mim berbaris atas, dia menunjukkan apa? Tempat. Kalau perkataan Arab, kalau tambah mim kat depan dan mim berbaris atas, dia menunjukkan tempat. Kalau sajadah sujud, kalau tambah masjid, jadi tempat. Kalau ta'am makanan, kalau tambah mat'am, tempat makan. Apa lagi? Kalau hasyarah himpun, kalau tambah mahsyar, tempat perhimpunan. Okey. Jadi bagi mereka syurga tempat tinggal dan nuzulan. Apa makna nuzulan? Sebelum tu kita kena faham apa makna syurga. Jadi Allah nak bagi tahu orang fasik dengan orang beriman tak sama. Apa yang tak sama? Balasan orang beriman ialah syurga. Dan syurga dijadikan sebagai tempat tinggal, mana mereka kekal di situ. Okey, apa makna syurga? Kalau saya bagi kalau saya bagi syurga kan, tapi syarat kena jual rumah, kena jual kereta, dan balasannya dapat syurga. Sanggup tak jual rumah? Sanggup tak? Sanggup ke tak? Saya bagi syurga, tapi syarat dia jual rumah, jual kereta, dah hilang pekerjaan,
dah ditimpa pula musibah COVID-19. Sanggup tak? Saya pun tak tahu kenapa tak ada respon. Sanggup ke tak? Tak. Kenapa tak? Itu masalah. Kenapa tak? Boleh jawab tak? Kenapa tak? Haji boleh jawab tak? Sanggup tak jual rumah sekarang dan kereta, tapi dijamin dapat syurga? Mana tak jawab tu saya dah tahulah. Jadi saya tak nak buang masa. Okey, ada seorang sahabat nama dia Abu Dahdah. Abu Dahdah. Dia ada satu jiran, dia nak buat pagar rumah dia. Tapi jiran ni miskin lah. Bila dia nak buat pagar rumah dia, ada satu batang pokok yang kepunyaan jiran dia menjadi penghalang untuk dia buat pagar kawasan rumah dia. Jadi dia pergi jumpa jiran dia, boleh tak kamu jual pokok tu untuk aku tebang supaya aku dapat bina pagar rumahku? Dia kata tak boleh. Bagi percuma, lagi tak boleh. Jadi dia merayu, jiran dia tak bagi. Dia pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, jiran aku ni, aku nak buat pagar rumah aku, ada satu pokok dia menghalang. Jadi aku minta dia bagi percuma, dia tak nak bagi. Aku minta jual, dia tak nak jual. Okey, Nabi pun kata panggil kawan tu. Panggil jiran kamu. Bila dipanggil, Nabi pun tanya, betul tak kamu ada jiran yang nak buat pagar tapi pokok kamu menghalang? Betul? Betul tak dia minta pokok tu untuk ditebang supaya dapat lengkapkan pagarnya? Betul? Dan kamu tak bagi? Betul? Betul tak dia minta nak beli pokok tu dan kamu tak bagi? Betul? Okey. Nabi kata, nak tak kamu bagi satu pokok tu kepada jiran kamu sehingga dia dapat buat pagar dan kamu akan dapat satu pokok di syurga? Tak nak? Tak nak. Jadi Abu Dahdah dengar, dia ada masa tu. Ini cerita ni biasa dengar ke? Biasa dengar? Biasa dengar ni? Boleh sambung cerita tu. Abu Dahdah, dia dengar perbincangan tu. Maka bila dia dengar, dia kata pada Rasulullah, Rasulullah, betul tak kalau dapat satu pokok tu untuk settle pagar kawan ni, dia dapat satu pokok di syurga? Nabi kata betul. Okey, Abu Dahdah pun offer kepada kawan tu, jiran yang pemilik pokok tu, kamu tahu tak aku ada kebun? Tahu? Kamu tahu tak dalam kebun aku ada 600 pokok kurma? Atau okey, nak tak kamu bagi satu pokok kamu tu dan aku ganti kepada kamu kebun aku yang ada 600 pokok kurma, dan dalam kebun aku ada rumah aku. Aku nak bagi kamu semua sekali. Dengan kamu bagi satu pokok. Bukan untuk aku, untuk anak yatim buat pagar ni. Faham? Apa kata pemilik pokok ni? Okey, setuju. Sekarang setuju. Cinta dunia kan? Yang Nabi nak tahu pokok di mana? Surga. Dia tak nampak. Surga ni kekal. Yang dia dapat, walaupun nampak banyak 600 pokok, tapi sementara dia tak nampak. Cinta dunia. Maka dia pun bersetuju nak bagi kebun dia yang ada 600 pokok dan rumah dia sekali. Kemudian bila bersetuju, dia pun balik rumah dia, bagi tahu isteri dia yang boleh tak kemas barang, keluar daripada rumah ni dan keluar daripada kebun ni. Sebab kebun ni aku dah jual kepada seorang lelaki untuk dia bagi satu pokok pada jirannya supaya jirannya dapat. Apa kata isteri dia? Ini bukan jual rumah saja, kebun sekali, 600 pokok. Kalau kita isteri Abu Dahdah, kita kata apa? Cuba berlakon sikit. Kita kata apa? Are you crazy? Ya Allah, saya pun
Satu benda yang luar biasa. Bagaimana Nabi boleh mendidik sahabat dan isterinya sekali cinta akhirat. Isteri dia kata apa? Bakhil. Inilah perniagaan yang sangat menguntungkan. Terus dia kemas barang, terus keluar daripada rumah. Nak pergi duduk mana tak tahu. Hilang rumah, hilang kebun. Sebab apa? Dijanjikan surga. Kemudian Abu Darda pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dah keluar semua dan serah dah kebun tu kepada si Fulan. Jadi aku dapat tak pokok kurma di syurga? Nabi kata, kamu tak dapat. Sebab aku janji bagi satu pokok, dapat satu pokok. Kamu bagi berapa? Nabi kira terlalu banyak. Tengok sahabat, dia tak fikir lepas ni aku nak duduk kat mana. Tak, dia fikir kalau dah pasti dapat masuk syurga, dunia ni enteng je. Tak ada masalah. Sebab Allah memang dah jamin rezeki. Selagi tak mati, ada tak rezeki. Jadi benda tak perlu difikirkan. Yang perlu kita risau, kat syurga. Oh, kita jauhkan. Sebab tu saya tanya tadi, sanggup tak bagi rumah, bagi semua kereta untuk dapat satu syurga? Semua tak sanggup. Pasal apa? Apa dah? Cinta dunia. Cinta dunia, betul tak? Cinta dunia masih menebal. Sebab itulah kita sekarang masih habis banyak masa untuk tambah dunia. Betul? Tambah akhirat sikit je, sekali seminggu. Betul tak Haji? Betul? Betul. Sebab tu Allah kata orang yang beriman dan beramal soleh, apa dia? Surga. Allah tak janjilan benda-benda yang kat dunia ni. Kat dunia ni semua tidak ada nilai. Semua tak ada nilai. Sebab tu bila kiamat Allah hancurkan semua dunia. Yang kekal ialah akhirat. Okey? Kemudian nuzula. Apa makna nuzula? Saya tak tahu dia terjemah apa tu nuzula. Dia terjemah apa? Oh, dia bahasa Arab. Nuzula ni ialah apa yang diberi kepada tetamu di hari pertama. Dia kalau orang Arab mewah lah. Orang Arab kalau kita jadi tetamu, hari pertama tu memang mewah. Dah sembelih kambing apa semua. Dan kita sebagai tetamu, kita tak payah buat apa. Itu makna nuzulah. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Di syurga, kita sebagai tetamu, hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga? Selama-lamanya. Kita sebagai tetamu dalam syurga sampai bila-bila. Apa makna tetamu? Apa makna tetamu? Kita kalau pergi rumah tetamu kan, kita pergi rumah orang, kita jadi tetamu. Kita masuk dapur tak? Masuk tak potong bawang ke, tumis apa? Tak ada kan? Duduk kat situ je, betul tak? Lepas tu ada tak masuk buat air? Duduk kat situ je, tak buat apa-apa. Itulah makna tetamu. Jadi Allah nak beritahu ahli syurga ni, jangan buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Semua tersedia. Itu makna nuzulah. Sebab itulah dalam surah apa ni Allah sebut? Waqiladkhuli al-jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafarali Rabbi waj'alani minal mukramin. Okey, surah apa ni? Surah Nuh, bukan? Surah apa? Surah apa? Surah apa? Jawab je kalau tak salah betul. Surah Yasin. Surah apa? Waqi'ah. Surah apa? Surah? Ayat berapa? Surah Yasin. Dia biasa baca kan? Kenapa keluar Waqi'ah? Kenapa keluar Nuh? Ni surah yang paling popular kan? Dibaca oleh orang Melayu. Itu baru tanya surah apa? Belum tanya makna lagi tu. Okey, sekarang kita tanya makna. Ayat 26.
Surah Yasin ayat 26 dan 27. Waqila. Cuba terjemah. Qila, dikatakan. Siapa ni? Lelaki yang berdakwah di bandar yang semua non-Muslim dan akhirnya dia dibunuh. Bila dibunuh, apa Allah kata pada dia? Udkhul jannah. Ha ni, masuklah syurga. Masuklah syurga. Kena bunuh, masuk syurga. Berbalik tak? Berbalik. Kemudian, bila dia masuk syurga, apa dia kata ni? Qala, dia berkata, ya laita qaumi. Alangkah baiknya kaum aku ya'lamun. Mengetahui apa? Alangkah baiknya kaum aku tahu. Tahu apa? Ha? Balasan? Bima ghafara li. Alangkah baiknya kalau kaum aku tahu dengan apa yang Allah dah ampunkan dosaku. Aku nak bagi tahu pada kaum aku. Yang mana ni? Kaum yang mana ni? Yang bunuh dia. Mana dia tak rasa dendam, marah kepada orang yang bunuh dia? Ada? Tak ada. Kenapa dia tak dendam? Bahkan dia nak beritahu berita gembira. Satu, Allah dah ampunkan. Yang kedua, waja'alani minal, Allah dah menjadikan aku minal mukramin. Apa makna? Macam mana tu? Apa maksud dimuliakan? Inilah nuzulah. Bila mati je Allah kata masuk syurga, iaitu semua duduk kat situ, orang bawa, orang semua hantar. Saya bagi contoh lah. Saya, orang jemput saya kan. Orang pergi ambil saya kat Kuala Lumpur kan, daripada Bahau. Saya relax je kat belakang. Nak masuk pun orang buka pintu. Sampai sini pun orang buka pintu. Sampai sini pun orang buka pintu. Bila nak makan, orang basuh tangan saya. Bila saya nak duduk, dia tarik kerusi kan. Saya tak buat apa-apa. Cuma dia tak suak je. Lepas makan, dia basuh tangan saya. Lepas sudah makan, dia ambil buah-buah, dia potong untuk saya makan. Sudah apa semua, dia hantar saya ke Kuala Lumpur. Oh, nikmat tak hidup. Tapi berapa hari orang buat? 1 hari pun tak buat. Betul tak? Cuma bayangkan, nikmat bila kita berjalan ke luar negara. Semua dibuat tak? Naik kapal terbang, seronok tak? Sebab apa seronok? Tidur-tidur orang datang bawa makanan. Sedap pula tu, tak pernah ada kat Malaysia kan? Siap kat depan. Lepas tu bila turun, masuk hotel. Semua siap kan? Pergi jalan mana-mana, semua siap. Oh, seronoknya. Tapi berapa hari? Berapa hari? Sehari je. Balik rumah, masuk dapur, masak sendiri. Tapi syurga ni berapa lama ni? Berapa lama ni kita jadi tetamu? Ya Allah. Ini perkataan nuzulah. Tadabbur. Baca kena rasa gembira. Yang begitu berita gembira ni siapa ni? Allah. Okey, jadi nuzulan apa? Hidangan yang disediakan untuk tetamu pada hari pertama. Tapi di syurga bukan hari pertama, selama-lamanya. Okey, kemudian bima kanu dengan ba ni dia panggil ba sababiyah, disebabkan kanu adalah mereka ya'malun, kerjakan. Okey. Jadi balasan syurga ni apa? Berdasarkan apa? Amalan. Dan amalan mesti berasaskan apa? Ni. Amalan mesti berasaskan iman. Sebab itulah syarat masuk syurga 2. Satu, beriman. Yang kedua, amal. Dan amal pula mesti soleh. Kalau dia mengaku beriman tak ada amal soleh, neraka. Kalau dia beramal soleh, tidak ada iman, neraka. Cuma dalam surah Wal Asri Allah detailkan lagi. Kalau kat sini 2 kan, beriman, beramal soleh. Dalam surah Wal Asri ada 4 kan? Apa dia? Satu, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil, mesti berdakwah, mesti sampaikan kebenaran. Yang ketiga, yang keempat, bersabar. 4. Jadi 2 tu, watawasau bil haq dan watawasau bil sabri masuk kat sini. Jadi syurga mudah tak nak masuk syurga? Mudah ke susah? Perlu tak jadi orang kaya untuk buat 2 benda? Perlu tak? Tak.
Perlu tak jawatan besar? Perlu tak ada kereta? Okey, sebab itulah kebanyakan sahabat Nabi adalah orang fakir, orang miskin, tapi ahli syurga. Okey, boleh kan? Kemudian itu cerita orang beriman. Sekarang cerita orang fasik. Wa amma, dan ada pun allazina, orang-orang yang fasaku, mereka fasik. Fasik ni tertanggal. Dan dari segi bahasa, fasaqa makna tertanggal. Saya bagi contoh. Fasaqat as-samarah. Fasaqati as-samarah. Samarah buah. Fasaqat tertanggal. Mana buah tertanggal daripada tangkai dia. Okey? Jadi apa kaitan tertanggal dengan orang fasik? Iaitu orang fasik ni ketaatannya kepada Allah tertanggal. Bila buat dosa saja, masa tu tidak ada ketaatan kepada Allah. Okey. Adapun orang fasik, maka apa balasannya? Fama'wahum, maka ma'wahum, apa dah? Tempat tinggal mereka nar, api neraka. Beza. Kan ayat tadi Allah kata apa? Sama tak orang mukmin dengan fasik? Allah kata apa? Tak sama. Apa yang tak sama? Orang beriman balasannya syurga, nikmat, semua ada. Nak apa saja semua ada. Allah kata apa? Wa fiha ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tad'un. Dalam syurga apa saja yang kamu ingin dan apa saja yang kamu minta. Teringin pun dapat. Kita kat dunia banyak benda tak kita teringin sampai sekarang tak dapat-dapat. Banyak tak? Banyak kan? Kadang-kadang sampai mati tak dapat-dapat. Tapi dalam syurga kita perlu berapa lama teringin dan dapat? Perlu berapa lama? Apa dia? Berapa haji? Pernah masuk kan? Apa saja kita teringin, kalau teringin masa ni, pukul 5 petang ada benda tu. Kita katalah nak pergi ziarah syurga tingkat ke-100 kan? Jarak satu tingkat dengan satu tingkat 100 tahun. Tapi kita nak pergi ziarah tingkat atas. Terlintas je sampai. Tak perlu kereta, tak perlu kapal terbang. Tak perlu booking. Okey? Sebaliknya, orang fasik tempat tinggalnya neraka. Cuba tengok ayat Quran. Kalau syurga Allah kata apa? Syurga tempat tinggal. Neraka Allah kata apa? Allah sebut neraka dulu ke makwa dulu? Makwa dulu kan? Kalau syurga Allah sebut apa? Jannah dulu. Kenapa? Allah boleh je sebut pasal neraka ni, ma'wahum, Allah sebut macam ni. An-naru ma'wa lahum. Okey? Ataupun nar lahum naru al-ma'wa. Allah boleh sebut neraka tempat tinggal mereka, ataupun bagi mereka neraka sebagai tempat tinggal. Tapi Allah sebut yang pertama apa dia? Kenapa? Orang yang paling tak suka dengan neraka apa dia? Allah boleh kata masuklah neraka. Tapi antara masuk dengan tempat tinggal mereka adalah neraka, mana lebih dahsyat? Kalau sebut masuk, mungkin boleh keluar tak? Kalau sebut tempat tinggal, habis. Makna Allah sebut ni supaya kita rasa gerun. Ya Allah, bila tempat tinggal, habis. Kekal dalam tu. Jadi benda yang paling manusia tak suka tinggal dalam api. Dan semua manusia nak tinggal dalam surga. Semua orang nak. Tanyalah siapa saja.
Kalau saya tanya orang kafir sekalipun, kamu nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Dia akan jawab apa? Syurga. Orang Yahudi pun mendakwa mereka akan masuk syurga. Orang beriman tak masuk. Orang Nasrani tak masuk. Semua perasan. Tapi kalau tengok amalan, 999 daripada 1000 semua ke neraka. Okey. Kemudian Allah nak beritahu azab dalam neraka. Kullama apa? Setiap kali. Aradu mereka ingin an yakhruju. Mereka ingin bila dalam api dia nak apa? Nak keluar. Setiap kali mereka ingin keluar minha daripada neraka, apa berlaku? U'idu, mereka u'idu dikembalikan. Mereka dikembalikan. Fiha, dalamnya. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Setiap kali ahli neraka nak keluar, dikembalikan. Macam mana tu? Tarik balik. Berapa kali dia nak keluar? Berapa kali orang ahli neraka cuba nak keluar? Setiap kali. Dan berapa kali setiap kali nak keluar dikembalikan? Jadi apa? Apa sebenarnya Allah nak beritahu ni? Allah Maha mengetahui ni ahli neraka. Memang kita pun tahu ahli neraka memang nak keluar. Kita pun tahu. Siapa jawab betul kita bagi hadiah. Hadiah lebih mahal daripada pokok kurma. Saya ulang. Apa tujuan Allah bagi tahu setiap kali mereka nak keluar, dihantar balik ke neraka. Setiap kali nak keluar, hantar balik. Apa message? Apa dia? Yalah, kalau bakar selama-lama tak payahlah nak keluarkan, pun balasan juga. Saya nak tanya, kalau ada dua orang dalam penjara, A dengan B kan? B tu duduk kat situ je. Tapi A ni, warden setiap pagi datang panggil A. Datang sini, dekat pintu. Buat gaya macam nak buka pintu. Sampai kat pintu je, warden kata, pergi duduk sana balik. Lepas tu besok, sama juga. Warden panggil A. Okey, datang sini. Bila dipanggil dekat pintu, apa dalam kepala dia? Oh, lega boleh keluar. Sampai je, balik ke sana. Apa perasaan dia? Satu penyiksaan. Mana lebih baik, A dengan B? Mana lebih baik, A ke B? B. Sebab mainan perasaan. Bila sampai kat pintu dah rasa macam nak keluar je, tiba-tiba macam A ni diazab, dimasuk neraka berkali-kali walaupun tak pernah keluar pun. Sebab perasaan dia. Faham tak? Ya Allah. Tengok Allah nak bagi tahu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul takut. Jangan jadi ahli neraka. Main perasaan . Okey, datang sini. Tu nampak tak pintu? Pergi duduk kat situ. Oh, lega. Patah balik. Berapa kali ni? Agak-agak dalam satu hari berapa kali? Berapa kali ni? Katalah satu hari, malaikat yang jaga neraka panggil dia 100 kali. 100 kalilah dipatahkan balik. Kalau satu hari 100 kali, kalau 1000 tahun, ya Allah. Penyiksaan tak? Penyiksaan satu dari segi apa? Fizikal, yang kedua? Mental. Boleh tak? Kalau fizikal, Allah kata apa dalam surah An-Nisa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka dibakar dan masak, kami tukar kulit baru.
Setiap kali. Okey. Neraka kalau dah, api kalau membakar kita, dia berapa lama ambil masa nak terbakar semua badan kita? Siapa ada pengalaman? Kalau kat dunia, berapa masa api nak bakar semua badan kita sampai kita mati? Berapa lama? Tak lama kan? Kira-kira 10 minit. Okey. Kalau dalam neraka, dia bakar sampai hangus. Ambil masa berapa lama? Sebab api dalam neraka 69 kali ganda. Agak-agak dia ambil berapa lama nak menghanguskan badan dia? Mungkin 1 minit. Jadi kalau 1 minit, 1 hari berapa kali terbakar dan berapa kali Allah tukar kulit baru. Kena fikir, kena bayangkan. Sebenarnya Allah begitu detail ni sebab Allah sayang, bukan Allah zalim. Allah bagi tahu sampai tahap tu supaya kita betul-betul takut. Jangan buat dosa. Tapi malam berapa ramai yang baca Quran tak faham kan? Tak rasa tu. Tak rasa rahmat Allah kepada kita. Okey, setiap. Kemudian wakilah dan dikatakan kepada mereka, kepada ahli neraka, zuku, rasalah oleh kamu azab benar, api neraka, allazi yang kuntum kan kuntum ke kunta, kuntum yang adalah kamu bihi dengannya tukazzibun mendustakannya. Boleh? Jadi Allah bagi tahu, rasalah. Ni pun bentuk azab juga ni. Bila rasa ni biasa benda baik ke tak baik? Rasa baik ke tak? Kita kalau masak kan, kita nak suruh suami rasa, baik ke tak? Rasa makan ni, baik kan? Jadi rasa ni biasa guna untuk benda yang baik. Tapi bila guna untuk benda yang baik, namanya perli. Macam kita rotan anak kita kan, rotan sampai pecah. Kita kata apa? Rasalah. Makna apa tu? Nak perli. Jadi Allah kata apa? Rasalah azab neraka. Dan sebab apa? Sebab dulu kamu, subhanallah, mana Allah dah cerita tak dulu? Dan mesej dah sampai tak pada mereka? Tapi apa mereka buat? Mereka kata karut semua ni. Sekarang mereka percaya tak? Percaya. Jadi percayalah sebelum nampak, sebelum jumpa, daripada percaya setelah masuk. Okey? Boleh? Kita sambung ayat seterusnya. Ayat yang ke satu lagi, Allah sebut antara bentuk azab neraka, boleh buka surah Ghafir ayat 49. Surah Ghafir ayat 49. Allah kata apa? Cuba baca. وقال لهم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Lepas tu? Dah habis dah? Habis dah? Okey. Waqala, cuba terjemah.
Dan telah berkata allazina, orang-orang yang finnar, dalam neraka. Dia berkata pada siapa? Li khazanati jahannam. Dia berkata pada khazanah. Khazanah ni jamaah. Kalau satu khazin. Khazin maknanya penjaga. Kalau khazanah penjaga, penjaga. Siapa penjaga neraka? Nama apa? Nama apa? Malik kan? Yang jaga syurga? Ridwan. Okey. Jadi penghuni neraka berkata kepada penjaga neraka Jahannam. Jadi neraka ada penjaga dia. Apa sifat penjaga neraka ni? Allah kata apa? Ghilazun alaihim shidadun. Qassa, keras dan tidak ada rahmat. Allah buang rasa rahmat dalam penjaga neraka ni, walaupun 0.001% rahmat pun tak ada. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang menjaga neraka akan buat je apa yang Allah perintah. Allah kata pukul-pukul, Allah kata bakar-bakar. Sepatah dia tak akan bantah. Okey, apa permintaan ahli neraka kepada penjaga neraka? Ud'u. Ud'u apa dia? Tolonglah berdoa kepada Tuhan kamu. Yukhaffif, supaya Tuhan ringankan. Anna, dari kami, yauman, satu hari, minal azab, daripada azab. Jadi permintaan ahli neraka kepada penjaga pada minta ringankan. Berapa? Kenapa dia minta satu hari? Kenapa dah minta tu buat permohonan, bagilah sebulan kan? Kenapa minta satu hari? Terdebur. Kenapa dia minta satu hari? Kita kalau dah terseksa, kena bakar kan, minta cuti berehat satu hari ke sebulan? Sebulan. Jadi kenapa ahli neraka tak sekedik minta satu hari je? Apa dia? Dia tahu, dia yakin minta banyak tak dapat. Yang satu hari pun belum tentu. Test dulu, minta test market. Minta satu hari je. Kalau dapat satu hari, ya Allah nikmatnya. Sebab apa? Dah kena bakar beribu tahun. Kalau dapat rehat satu hari, satu nikmat. Jadi kalau dapat satu hari, satu nikmat yang besar. Jadi minta satu hari dulu. Kan? Boleh ke? Tengok Allah nak gambarkan betapa terseksanya ahli neraka sampai merayu-rayu minta satu hari je. Tapi Allah tak bagi. Okey? Kemudian ayat kita sambung surah Sajadah. Ayat ke berapa? 21 kan? Boleh baca ayatnya? Wala nuziqannahum, betul? Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Okey, cuba terjemah. Wow dan nampak ke tulisan yang belakang sekali? Tak nampak? Okey. Wow dan lam pasti. Nun taukid, dua taukid, satu lam, satu nun. Dan pasti sesungguhnya. Nuziku apa makna? Kami akan timpakan mereka minal azab, min daripada di sini maksud li tab'id, sebahagian, bukan semua, sebahagian dari azab al-adna. Apa makna azab al-adna?
Dia adna daripada perkataan dunia. Apa makna dunia? Dunia makna dia hina, dekat dan kecil. Jadi kalau adna isim tafdil lah, paling kecil. Azab yang paling kecil. Duna sebelum azab al-akbar yang paling besar. Supaya apa? La'allahum, supaya mereka yarji'un, kembali. Okey. Apa dia maksud azab yang paling kecil? Azab yang paling kecil. Kuat sikit. Apa makna azab yang paling kecil? Azab ni apa saja yang menyakitkan. Okey, yang paling kecil makna dia azab kat dunia. Okey, bentuk dia macam mana yang dikatakan azab paling kecil? Apa dia? Sakit. Tak, sekarang Allah kata azab yang paling kecil maksudnya ialah semua bentuk azab kat dunia, semua bentuk, bukan sakit saja. Yang paling teruk sekali, tapi bila dibanding dengan azab akhirat, yang kat dunia adalah paling kecil. Sakit tu tak ada apa, contohlah kalau orang bius, kalau orang operate kita, operate perut kan tanpa bius, kan? Azab tak? Tapi bila dibanding dengan akhirat, itu adalah paling kecil. Orang colek mata kita kan hidup-hidup, potong jari kita hidup-hidup, sakit tak? Tapi bila dibanding dengan akhirat, itu adalah terlalu kecil. Jadi Allah kata apa? Pasti kami akan timpakan mereka dengan azab dunia. Allah tak kata azab dunia, cuma Allah nak bagi kita faham, apa saja kesakitan di dunia, dia adalah terlalu kecil bila dibanding dengan duna, sebelum azab yang paling, azab apa ni? Azab, makna apa tu? Kalau kita takut musibah kat dunia yang sebenarnya adalah terlalu kecil, maka musibah di akhirat kita kena 1000 kali takut. Sebab azab akhirat akbar. Boleh faham? Boleh faham? Kita sekarang, contohlah, kalau ditakdirkan Allah lah, minta dijauhkan, kita kena wabak corona COVID-19 kan? Takut tak? Takut tak? Tapi berapa ramai yang takut pasal COVID-19, dia tak takut pada azab yang lagi besar daripada itu. Betul kan? Tuhan tak kata pakai mask, Tuhan kata pakai tudung. Dia dengar cakap siapa? Sampai nak menyawa pun susah kan pakai mask. Lepas tu ada separuh lagi pakai apa ni? Apa saya tak tahulah, yang plastik kat depan tu, macam angkasawan tu, kan? Lepas tu pakai pula baju, demi kerana takut pada wabak tu, sanggup panas, berpeluh, basah, berjeruk. Lepas dia buka habis. Sedangkan yang dia buka habis tu azabnya lagi besar. Yang dia pakai berlapis-lapis azab yang paling pelik tak manusia? Pelik. Sampai orang jaga jarak, nak solat pun jaga jarak. Sebelum ni tak solat-solat pun. Boleh faham tak? Jadi Allah nak bagi tahu ni, Allah nak bagi tahu, kenapa kamu duk fokus pada azab yang paling kecil, tapi kamu terlepas pandang azab yang paling, kan? Ramai tak orang pakai mask tapi mengumpat? Ramai tak? Allah kata jangan mengumpat. Mengumpat juga. KM kata pakai mask, dia pakai. Jadi siapa Tuhan dia? Sampai dia mengumpat, kita tak berapa dengar. Mengumpat juga.
punyalah degil kan. Betul tak? Kenapa semua tu? Sebab akidah beriman kepada Allah nipis. Beriman kepada dunia tebal. Takut mati, takut COVID-19. Semua dia buat walaupun menyusahkannya. Boleh faham? Jadi kadang-kadang Allah bagi musibah dunia sebelum apa? Sebelum musibah yang paling, makna apa? Kalau Allah bagi musibah dunia, salah satu tujuan Allah nak elakkan kita daripada musibah lagi di akhirat besok. Sebab tu di hujung Allah kata apa? Semoga mereka dengan musibah paling kecil mereka kembali kepada Allah. Ramai tak orang bila Allah bagi musibah, dia buat maksiat, dia macam-macam buat maksiat. Bila Allah bagi musibah, dia sedar, dia balik pada Allah. Ramai tak? Jadi musibah tu bagi orang ni nikmat ke musibah? Ha? Saya nak tanya, sakit tapi dapat kembali kepada Allah, dengan sehat semakin jauh pada Allah, mana lebih baik? Ha? Sakit, betul? Tapi dia tak hari minta doa sakit ke minta doa sehat? Siapa tak faham? Ha? Dia cakap lain. Sakit lebih baik kalau mendekatkan diri kita pada Allah. Dan biasanya manusia dia semakin jauh pada Allah masa sakit ke masa sehat? Habis kenapa minta sehat? Ustaz takkan nak minta doa sakit? Tak, bukan minta doa sakit. Kadang-kadang kita tahu, aku ni kalau sehat memang berjalan rata, tak sempat nak pergi kelas, tak sempat nak berzikir. Tapi dia minta sihat juga. Ya Allah, bagilah aku sihat ni. Anda nak pergi ke Turki, satu negara lagi tak pergi. Bila dia sihat, penyakit besar tak? Penyakit besar. Lebih besar daripada yang dia timpa tu. Iaitu penyakit cinta dunia. Boleh faham? Okey. Sebab tu saya selalu ceritakan, kita pun biasa dengarkan. Ada seorang wanita hitam kan. Zaman Nabi dia kena penyakit sawat. Kan? Penyakit sawat tu musibah tak? Itu azab adna, azab yang paling kecil. Jadi bila penyakit sawat, ada tak orang nak kahwin dengan dia? Kita ambil tak orang yang penyakit sawat sebagai menantu? Lepas tu daripada Somalia pula. Betul lah, wanita ni memang wanita hitam. Kena penyakit sawat. Tapi bila dia datang penyakit tu, aurat dia terbuka. Dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tolong berdoa pada aku? Supaya apa? Supaya penyakit aku sembuh dan supaya aurat aku tidak terbuka. Nabi bagi pilihan. Kalau kamu sabar dengan penyakit ni, kamu dapat syurga. Tapi kalau kamu nak sihat, aku boleh berdoa, kamu sihat. Tapi tak ada jaminan masuk syurga. Nak syurga, sakit. Nak sihat, tak ada jaminan. Okey, kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau Haji sakit kan, jumpa saya doktor dia. Saya kata, kalau Haji sabar dengan penyakit ni, insya-Allah Haji mudah nak masuk syurga. Tapi kalau Haji sihat, saya tak ada jaminan Haji akan dapat syurga. Haji pilih yang mana? Betul ke ni? Tengok wanita ni, zaman Nabi. Wanita hitam pula, belajar di mana? UIA. Bukan, tak ada pun masa tu. Belajar di Masjid Nabawi yang bumbungnya pelepah tamar, lantainya pasir. Tapi bila diberi pilihan antara syurga dengan sihat, dia pilih syurga dan dia sanggup sabar dengan azabil adna. Biarlah aku terseksa kat dunia, jangan terseksa dengan azab yang betul. Luar biasa didikan Nabi. Luar biasa. Berapa ramai yang kita sakit minta cepat sihat. Walaupun kita tahu kalau sihat, biasa sihat lah. Tak sempat berzikir, tak sempat solat sunat, tak sempat macam-macam, tak sempat. Sebab sihat lah. Betul tak? Tapi bila sakit lah, banyak masa nak berzikir, nak bercakap pun tak boleh sebab mulut sakit. Nikmat tak sakit? Nikmat ke tak? Makcik tu rasa macam tak nak sakit je. Ni Allah nak betulkan.
Bukan perlu kita minta sakit. Tapi bila Allah bagi sakit, percayalah Allah nak bagi nikmat apa? Semoga kamu kembali kepada Allah. Kan? Semua ramai yang buat alasan tak sempat berzikir sebab sibuk dengan dunia. Kenapa sibuk? Sebab sihat. Okey. Dan ada satu kisah dalam Al-Quran. Kita dah pukul apa sekarang? Tak ada jam. 3:30. Kita pergi pukul 4. Mana pengurus? Kita pergi pukul 4 kan? Pukul 4. Okey, cuba buka surah Al-Qalam. Ayat 17 sampai ayat 32. Saya nak baca terjemahan dia daripada ayat 17 sampai 32. Faham tak maksud dia? Apa pengajaran daripada kisah ni? Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Ayat 17 sampai 32. Biasa kita baca ayat Quran kan? Sekarang baca terjemahan dia. Okey, dah baca kah? Dah baca? Daripada ayat 17 sampai 32.
Okey. Siapa boleh cerita apa pengajaran? Dan apa kaitan dengan ayat ni? Ayat 21 surah Sajadah. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa cuba walaupun salah dapat hadiah. Okey, Haris. Haris nak cuba? Haris nak cuba datang depan. Boleh? Ada mic ke? Oh, ada mic. Siapa nak cuba? Apa yang kita buat ni sekarang adalah wajib. Setiap ayat Quran wajib kita faham. Siapa yang tak faham dan sengaja tak faham, dia berdosa. Sebab Allah mencela orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Okey, ni. Dalam ayat ni berkenaan dengan kebun yang mana diorang tak nak infakkan. Dulu bapa diorang selalu bila ada hasil dia akan bagi kepada orang kampung. Tapi untuk yang wariskan kepada anak dia ni anak ni tak nak infakkan dan dia suruh pergi pagi-pagi untuk jangan bagi orang kampung nampak lah. So, bila dia pergi, dia nampak kebun tu dah terbakar. Dan lepas tu terbakar, ada dia punya adik-beradik yang lain kata, itulah yang aku cakapkan, kenapa tak nak macam tu lah apa yang saya faham Ustaz. Yang cakap yang faham je, yang tak faham jangan cakap. Apa yang kenapa tak nak kalau kita kita kena sedekahkan, kan aku cakap kenapa tak nak sedekahkan benda ni kepada orang kampung. Tengok apa bencana yang Allah dah bagi kepada kita. Dan lepas tu dia kata semoga Allah gantikan yang dua dia punya adik-beradik ni kata semoga Allah gantikan kebun kita ni dengan lebih baik dan ampunkan dosa-dosa kita atas keterlanjuran kita ni yang tak bagi orang-orang kampung hasil daripada kebun tu. Okey. Pengajarannya? Pengajarannya dan kaitan dengan ayat ni? Itulah salah satu azab Allah bagi kat dunia untuk menyedarkan balik adik-beradik ni agar mereka kembali kepada Tuhan selepas diberi ujian kebun terbakar ni. Okey, Allah kata kami akan timpa mereka dengan azab yang paling kecil, iaitu azab kat dunia lah. Bagi pemilik kebun, apa dia azab di dunia? Hilang kebun. Hilang, terbakar hangus semua. Okey. Untuk selamatkan daripada azab yang lagi besar. Mana kalau mereka betul-betul tak bagi hak pada orang miskin, mereka akan diazab di akhirat. Jadi apa faedah Allah bagi kebun mereka terbakar semua sekali supaya mereka kembali kepada dan mereka kembali tak kepada Allah? Kembali. Ya. Jadi apa beza tak antara dua ni, yang mana lebih nikmat? Sedar kembali kepada Allah dengan kebun kekal, yang mana lebih nikmat? Apa dia? Sedar. Tapi berapa ramai yang boleh faham kan? Kebun habis semua terbakar hangus, tapi hasilnya yang lebih mahal daripada kebun yang terbakar ialah sedar dan kembali kepada Allah.
Tidak ada nikmat yang lebih besar bila kita dapat kembali kepada Allah. Dan kadang-kadang nak kembali kepada Allah bayarannya mahal. Betul. Kadang-kadang hilang pekerjaan, kadang-kadang hilang suami, kadang-kadang hilang anak, kadang-kadang hilang populariti. Boleh faham? Dan satu, yang kedua pengajarannya, pemilik kebun ni tak nak bagi kepada orang miskin kan? Hak orang miskin berapa peratus? Katalah zakat berapa peratus? 2.5 je, tengok Allah balas. Dia tak nak bagi 2.5 sahaja hak orang miskin, dan akhirnya Allah tak bagi 100% hak dia. Boleh faham? Jadi jangan kedekut dengan 2.5%, akhirnya 100% kita tak dapat. Kan? Yang ketiga, pengajaran ketiga pada apa punca kebun pemilik ni dibakar hangus oleh Allah? Sebab tidak ada rahmat kepada golongan miskin. Orang miskin ni sangat mulia. Kerana orang miskin ramai masuk neraka. Kerana orang miskin ramai menjadi sebab manusia masuk neraka. Tidak muliakannya, tidak pedulikannya, tidak bagi hak dia. Dan insyaAllah kita ada program lepas ni, kita nak satu ni orang miskin. Kena tukar cara kita berfikir. Orang miskin tetamu kita. Orang miskin lebih mulia pada kita. Kerana kita tak muliakan kita akan jadi. Kerana kita tak muliakan mereka, kita akan hina. Kerana tak muliakan orang miskin, kita akan hina. Jadi jangan lupa kepada orang miskin bila-bila masa, di mana-mana saja. Kalau kamu nak bekerja, nak kaya, silakan. Tapi jangan sekali-kali lupa pada orang miskin. Nanti Allah timpa musibah tu. Itu Allah sayang tu. Cara Allah sayang pada Allah bakar hangus kebun. Kalau cara Allah tak sayang pada Allah biarkan kebun dia, dan akhirnya dia akan dapat azabul akbar. Boleh faham? Jadi kalau berlaku apa saja musibah, fikir yang positif. Mesti ada sesuatu yang tak kena, dan mesti Allah nak bagi yang lebih baik daripada dunia yang aku miliki. Inilah tajuk kita. Musibah bagi orang beriman sebenarnya adalah nikmat. Apa nikmatnya? Kembali kepada Allah. Okey? Kita habiskan satu ayat. Satu ayat lagi. Waman azlam. Waman, dan siapa lagi azlam, paling zalim. Mimman, min dari man, orang yang zukira apa dia? Yang diperingatkan. Zukiran yang diperingatkan. Bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat rabbih, penciptanya. Summa, kemudian a'rada, dia berpaling. Berpaling dari apa? Anha, darinya. Dari apa? Dari ayat-ayat Allah. Inna, sesungguhnya kami, iaitu Allah, minal mujrimin, terhadap mujrim. Apa dia mujrim? Mujrim daripada perkataan al-jurmu, makna dia al-ismu, dosa. Tengok dalam bahasa Arab. Kalau jurmu, dosa, kalau tambah mim kat depan dan baris depan. Tambah mim dan mim berbaris depan menunjukkan apa? Menunjukkan orang. Kalau aslama, Islam. Kalau orang, Muslim. Kalau amana, beriman. Kalau orang, beriman. Kalau jahada, berjihad. Kalau orang, mujahid. Kalau aflaha, berjaya. Kalau orang berjaya, muflih. Kan? Senang je bahasa Arab. Kalau mim bermula di depan dan berbaris depan menunjukkan apa? Orang. Tadi kita belajar mim di hadapan tapi berbaris atas menunjukkan tempat. Kan?
masjid, mahsyar, mat'am. Okey. Jadi Allah kata siapa yang paling zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat Allah kemudian dia berpaling. Sesungguhnya kami daripada terhadap orang-orang yang berdosa muntaqimun. Apa makna muntaqimun? Muntaqimun daripada intiqam. Intiqam ni makna balas dendam. Intiqam dalam bahasa Arab balas dendam. Tapi kalau bila sifat tu ada pada Allah, tak sesuai kita terjemah balas dendam. Sebab Allah tak berdendam. Terjemah yang tepat pada membalas. Sesungguhnya kami terhadap orang yang berdosa akan membalasnya. Okey. Jadi apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ni? Apa dia? Tidak ada siapa lagi yang paling zalim. Kalau saya tanya semua ni, siapa yang kat dunia paling zalim? Siapa yang paling zalim? Donald Trump? Joe Biden? Fir'aun? Abu Jahal? Lim Guaeng? Siapa paling zalim? Siapa boleh sebut? Paling zalim. Apa dia? Yang berpaling pada? Ini jawapan hari ini, jawapan sebelum ni. Kalau kita ditanya sebelum ni, biasa dalam kepala kita orang paling zalim siapa? Yang bunuh anak kan? Yang rogoh anak, yang rasuah bilion kan? Yang melacurkan anak kan? Tapi sebenarnya ikut faham Al-Quran bukan itu yang paling zalim. Yang paling zalim apa dia? Bila dia diperingatkan. Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata diperingatkan dengan ayat Allah. Allah sebut tak siapa yang memberi peringatan? Tak sebut. Bila tak sebut apa pengajarannya? Allah tak kata orang yang paling zalim ialah orang yang bila Rasul memberi peringatan dia berpaling. Allah tak sebut Rasul. Ataupun orang yang paling zalim ialah orang yang bila ulama memberi peringatan. Allah tak sebut ulama. Allah tinggalkan dalam keadaan tak disebut siapa yang memberi peringatan. Pengajarannya apa? Besar pengajaran. Dan bila kita tak faham yang ni, ramai yang salah faham dan ramai menyebabkan dia menjadikan agama tu tak cantik. Apa pengajarannya? Apa dia? Kuat sikit. Mana Allah nak bagi tahu, jangan tengok siapa yang bagi peringatan. Tak kira siapa. Yang penting peringatannya apa? Ayat. Kalau budak bagi peringatan pada kita ayat Quran dan memang betul tafsirannya, kita pun faham, kita menolak. Siapa yang zalim? Budak ke kita? Kita. Jangan kata, kamu ni budak. Hingus pun duk meleleh lagi. Jangan. Boleh faham? Fahaman kita sekarang apa dia? Fahaman yang salah. Apa dia? Kita menilai siapa yang bercakap. Betul tak? Siapa yang bercakap ni? Oh, ustaz ni tak boleh pakai. Tak. Quran suruh bagi kaedah, tengok apa yang dia cakap, bukan siapa yang. Betul tak? Sebab tu akhirnya bila fahaman kita salah, kaedah kita salah, akhirnya kita telan semua daripada orang yang dipanggil ustaz. Sebab apa? Dia ustaz, mesti betul. Lepas tu pakai kopiah pula. Ustaz ni tak pakai kopiah, tak boleh pakai. Betul tak? Ni, Allah sebut tak? Orang yang paling zalim ialah bila orang yang berkopiah memberi peringatan dah. Tak ada. Orang yang bila yang memberi peringatan ialah berserban besar ada. Ya Allah, kenapa tak faham ni? Siapa tak faham? Kenapa tak faham? Allah kata jangan fokus pada siapa yang bagi. Sebab tu Allah tak sebut siapa yang bagi peringatan. Yang penting dia cakap ialah, sekarang saya cakap apa? Ayat Quran ke apa? Jadi nak tengok kopiah saya ke nak tengok?
Boleh faham tak? Ramai tak sekarang yang pakai kopiah serba besar, tiba-tiba kena dakwa, cabut pelajar. Ada? Percayalah lagi. Salah. Kaedah kita salah. Bila tengok, ni ustaz belajar mana? Allah tak suruh tanya. Tengok dia baca apa. Kalau dia baca ayat Quran, wajib kamu terima. Kalau kamu tolak, kamu paling zalim. Tapi ustaz ni belajar azhar, pakai serban besar. Tapi baca hadis palsu, jangan dengar. Dan kalau kamu berpaling, kamu tak zalim. Boleh faham? Jelas tak? Kemudian Allah bagi amaran. Ni, yang tolak ayat Allah, walaupun ayat tu datang dari siapa sekalipun, maka Allah bagi amaran, kami akan balas kejahatan mereka. Apa kejahatan mereka? Apa kejahatan orang ni? Apa jenayah orang ni? Tolak ayat Allah. Jadi kadang-kadang saya tak pakai kopiah, tapi saya cakap ayat Quran, dia tolak, dia paling zalim. Allah akan balas. Boleh faham? Jadi okey tak saya tak pakai kopiah? Okey? Tak apalah, kalau nak saya pakai kopiah pun saya pakailah. Okey? Cuba buka ayat surah Sajadah juga, ayat 15. Surah Sajadah ayat 15. Innama, kan? Betul? Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru apa? Zukiru biha kharru sujadan wa qiyaman wasabbahu biham dah. Wahum yastakbirun. Okey. Cuba tengok. Innama, Allah guna innama pula. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah. Yu'minu. Orang yang benar-benar beriman. Siapa ni? Bila Allah guna innama, makna orang ni saja yang beriman. Kalau tak ada sifat ni, tak beriman. Okey? Orang yang beriman dengan ayat kami ialah allazina. Cuba terjemah. Iaitu orang-orang yang iza zukiru, apabila mereka diperingatkan. Allah sebut tak siapa bagi peringatan? Tak. Diperingatkan dengan apa? Biha, dengan ayat kami ni. Yang penting yang diingatkan ialah ayat Allah. Maka apa sikap orang ni? Kharru. Mereka kharru apa? Tersungkur sujada, dalam keadaan sujud. Dan wasabbahuhu, mereka terus mensucikan Allah dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak sombong. Okey, Allah nak beritahu apa? Sifat orang beriman. Allah nak beritahu ciri orang beriman. Apa dia? Pertama, bila dibaca ayat Quran, walaupun oleh siapa, apa sikap dia? Pertama, terus tersungkur. Kemudian yang kedua, sujadah. Ada ulama mengatakan sujadah ni, kalau ada yang gambar menara tu, mana dia sujud apa dia panggil? Sujud tilawah, kan? Dan ada ulama mengatakan kharru sujadah ialah bila dia dibaca ayat Allah yang ada perintah, terus dia sami'na wa ata'na. Dan mereka tidak sombong.
Boleh faham? Bila dikatakan mereka tak sombong? Bila ada kharru sujadah. Berapa ramai yang dengar ayat Allah tapi dia tak faham. Bila tak faham, berlaku tak kharru sujadah? Tak berlaku. Betul? Jadi bila tak berlaku kharru sujadah, dia beriman tak? Belum. Sebab tu Allah gunain nama. Jadi jangan tengok siapa yang baca, tapi tengok bila kamu dengar, apa kamu buat. Bila tak buat, kamu sombong. Boleh faham? Okey. Saya nak sebutlah, siapa nak minta maaf sebab ramai orang pertikaikan. Nak cakap tak ada buat Al-Quran, pakailah kopiah. Saya nak bagi tahu, daripada ayat yang kita belajar ni, kopiah bukan petunjuk, bukan tanda orang tu beriman. Dan bagi saya satu dalil, yang sahih bahawa pakai kopiah adalah wajib. Tak ada. Bagi saya dalil yang sahih, pakai kopiah adalah sunnah Nabi. Nak pakai silakan. Saya bukan nak merendahkan. Nak pakai silakan. Tapi jangan merendahkan orang yang tak pakai kopiah. Sebab apa? Iman adalah betul kan? Innallah, Nabi sebut dalam hadis, Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi, Allah tak pernah lihat pada fizikal kamu. Allah tak pernah lihat gambaran luaran kamu, tapi Allah tengok hati kamu, setakat mana ikhlas. Dan juga Allah tengok amalan kamu sama tak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Pakai kopiah silakan. Bagus. Bagus, tapi jangan merendahkan orang tak pakai kopiah. Kadang-kadang tengok orang tu pakai kopiah kan, tengok-tengok ada kes, kadang-kadang memalukan. Minta maaf, bukan semua ni. Baru ni saya tengok, jangan salah faham, kadang-kadang memberi image yang tak baik. Saya duduk kat kedai dekat solat maghrib, budak pakai kopiah, ada orang merokok dekat solat maghrib kan. Bila azan maghrib saya keluar, dia duduk kat situ lagi dengan perempuan merokok pakai kopiah. Jadi terfikir, kenapa pakai kopiah? Sebab orang nampak bila pakai kopiah orang Islam kan. Tak sepatut duduk kat situ dan tak sepatut merokok. Tak sepatut duduk dengan perempuan waktu maghrib. Kalau nak merokok, buka kopiah sekejap. Sebab pro kontra kan. Kopiah menggambarkan orang. Betul tak? Kalau nak pakai, jaga image. Okey, boleh Habis. Kita tadabbur 4 ayat daripada surah Sajadah. Ada soalan ke? Ada soalan dalam Facebook? Oh, tak ada live? Oh, ada? Oh. Okey, ada nak tanya soalan? Kalau tak ada, ataupun sementara tu, kita ada bawa OTG untuk rakaman, semua rakaman juzuk 30. Rakaman tadabbur saya, juzuk 30. Dia boleh pakai melalui telefon je, tak perlu internet. Duduk kat mana-mana, di rumah ke, dalam hutan ke, dalam kapal terbang ke, cucuk je kat telefon, boleh tengok juzuk 30. Boleh tengok macam ni lah. Saya bercakap, muka saya, suara clear apa semua. Okey. Ada 2-3 jenis. Kalau untuk iPhone mahal sikit sebab kos dia pun mahal, RM200. Tapi boleh lah. Dengan kita bayar 200, kita faham ayat Allah, semua surah dalam juzuk 30. Yang ni Type C 150 untuk telefon biasa. 150. Kemudian yang kedua, kita ada bawa buku zikir pagi petang, kita bagi percuma. Buku zikir pagi petang dengan solat orang sakit, boleh ambil kat sini percuma. Selain pada tu, ada buku-buku kecil pasal 66 zikir dan doa harian Rasulullah. Kenapa anda wajib solat? Musibah adalah nikmat. Itu kita jual. Harga je RM3.50 satu. Sebahagian, separuh daripada yang kita jual ni masuk tabung
Ghulam ad-dakwah untuk kita gunakan untuk berdakwah. Okey, ada soalan? Kita tak ada soalan. Besok kita jumpa lagi insya-Allah pukul 9 Pukul 9 sampai 12.30. Hani. Ada minum ah? Ada minum? Ada? Ha? Bagi tahu kepada semua peserta pelajar, ada boleh bila keluar tu ada bekal sikit makanan. Kita packing siap, ambil sorang satu. Siapa ada soalan boleh tanya? Bagi soalan. Bagi. Ni Ustaz, serupa juga apabila wanita yang pakai jubah, kita beranggapan mereka lebih solehah. Mengapa begitu? Ada juga wanita yang berjubah tapi kadang-kadang tak soleh. Tak. Okey, wanita berjubah tu berbeza dengan lelaki pakai kopiah. Jangan samakan. Wanita berjubah itu tuntutan agama, iaitu menutup aurat. Yang pakai kopiah bukan wajib dan bukan menutup aurat. Jadi jangan kata perempuan tu pakai jubah tak baik pun. Baik saya pakai skirt, okey. Itu salah. Fahaman yang salah. Jadi kalau dia pakai jubah perangai tak elok, itu masalah lain. Tapi kamu juga kalau pakai jubah lagi bagus. Tapi baikilah akhlak. Kalau kita ditimpa musibah, tapi itu berubah ke arah kebaikan, musibah itu adalah kasih sayang Allah. Tapi kalau bila ditimpa musibah, orang itu lebih jauh, adakah itu petanda Allah murka? Ya. Bila Allah bagi musibah dan dia tak sedar-sedar, dia tak kembali kepada Allah, itu tanda Allah murka kepadanya. Dan itu tanda dia memang tak nak kembali kepada Allah. Orang yang betul-betul kembali ni, musibah tu sebagai peringatan. Bila dia ingatkan, dia terus kembali. Wallahu a'lam. Sebab itulah la'allahum yarji'un kan. Bila turun ayat ni, ada tak orang musyrikin Mekah yang kembali kepada Islam? Ada. Tapi ramai tak yang tak kembali? Ramai. Abu Jahal, Abu Lahab tetap degil dan akhirnya mereka mati dalam keadaan tak beriman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang itu OKU pendengaran, tapi sekolah sampai tingkatan 5 dan sekolah agama 10 tahun di sekolah pendidikan khas pendengaran. Tahu apa itu yang dilarang dalam agama dan tahu syurga dengan neraka. Soalan saya, jika dia melawan ayahnya seperti berkata kasar, menipu dan lain-lain, adakah dia sudah dikira sebagai anak derhaka seperti disebut dalam Al-Quran dan hadis sampai? Tak, kalau dia belajar sampai tingkatan 5 kan, makna dia sihat lah, dia berakal lah. Kalau tak berakal mana boleh sekolah kan sampai tingkatan 5, makna dia waras. Jadi bila dia berakal dia waras. Bila dia melawan mak bapak dia, dia tetap dikira anak yang derhaka. Dikira anak yang derhaka. Jadi bila berakal waras dia, tanggungjawab tetap ada, dan bila buat dosa tetap berdosa. Dia ada satu video kan, ada yang budak autism. Tengok tak video tu? Budak lagi, saya pun tak tahu macam mana orang didik dia. Kadang-kadang dia keluar perkataan yang kita tak faham. Tengah-tengah ustaz tanya, baca ayat, suruh dia sambung. Kadang-kadang keluar perkataan yang saya pun tak faham. Tapi lepas 1 minit, waras, dia jawab, dia sambung ayat tu. Dia tanya ayat keberapa, dia beritahu nombor ayat. Semua betul. Surah keberapa, muka surat berapa pun betul. Autism. Ya Allah, makna apa tu? Bila yang mendidiknya orang hebat, lahirlah orang hebat. Walaupun autism. Tapi kalau pendidiknya tak hebat, orang tu gagah perkasa pun tak hebat. Okey? Macam mana hukum badal haji, mohon pencerahan.
Badal haji ni sebenarnya apa yang berlaku tu kurang menepati sunnah. Apa dia? Bila mak bapak kita mati, tak buat haji, kita pun upah haji. Sebenarnya haji ni hanya wajib kepada mereka yang mampu. Haji wajib kepada mereka yang mampu. Jadi kalau bapak kita masa hidup dia tak mampu buat haji, bila dia mati tak payah upah badal haji, tak payah. Kenapa nak buat benda yang tak wajib? Buat apa yang untuk manfaat lebih besar pada bapak kita? Sedekah jariah. Kita cari orang miskin, buat telaga perigi ke, buat rumah orang miskin ke. Selama mana orang miskin tu duduk kat rumah tu, dapat manfaat, bapak kita dalam kubur dapat pahalanya. Tapi kalau buat upah haji, belum tentu dapat haji mabrur. Dan kalau dapat haji mabrur, sekali je langsam. Dia tak ada jariah. Dia tak ada pahala yang terus mengalir. Lainlah kalau bapak tu masa hidup, dia wajib buat haji, tapi tak nak pergi. Dia wajib, tapi tak nak pergi. Kemudian dia mati, boleh upah haji. Okey? Wallahualam. Berkenaan sujud tilawah, adakah diwajibkan atau sunat? Tak, hukum sujud tilawah hukumnya adalah sunat. Bila orang Arab ni, orang Nabi dan para sahabat kan, di Quran zaman Nabi, gambar Kaabah pun tak ada, gambar menara pun tak ada, baris pun tak ada, titik pun tak ada. Tapi bila jumpa ayat macam ni, dia sujud. Kan? Kita tak akan sujud kalau tak ada gambar menara tu, walaupun tak faham kan. Jadi faham tak faham, sujudlah. Sebab apa? Ada menara. Sebenarnya salah tu, salah. Allah nak kita menghayati kenapa kena sujud tu. Kenapa ni? Ayat ni kena sujud ni. Allah kata apa? Mereka tidak sombong. Bukti apa kamu tak sombong? Sujud. Ya, sami'na wa ata'na. Jadi hukum sujud tilawah adalah sunat. Okey, kalau kita tak buat, kita baca ayat, jumpa menara masjid kan, rabung sikit kan, sebab nak fokus, nak habiskan. Kita pun tak sujud, berdosa kan? Tak berdosa lah, sebab hukumnya sunat. Bahkan diriwayatkan Umar Ibn Khattab pernah baca ayat yang ada sujud sejadah, tapi dia tak sujud. Okey? Bacaan sujud sejadah ialah apa dia? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam, yang panjang tu. Kalau tak hafal, baca subhana rabbiyal a'la. Cukup. Sebab panjang-panjang kita tak hafalkan. Ada orang sebab tak hafal yang tu, dia tak sujud sejadah. Tak, sujud. Dan bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adakah orang yang tiba sakit dikatakan sebagai penghapus dosa-dosa yang lepas? Subhanallah, Nabi sebut dalam satu hadis, dengar. Tidak ada seorang Muslim, maksudnya tidak ada seorang Muslim yang ditimpa sakit atau penat atau sedih atau risau atau takut ataupun kena duri je, melainkan semua tu kafarah. Rasa takut bagi orang beriman, rasa takut je. Takut apa? COVID-19. Kafarah dosa. Lepas tu bangun tengah malam nampak macam bayang hantu je. Rasa takut. Kafarah dosa. Kalau sakit, lagilah kafarah. Subhanallah, nikmat jadi orang Islam. Kalau bukan Islam, sakit macam mana, risau macam mana, tak jadi pahala. Tak jadi kafarah. Ni kita rasa duduk sini kan 2 jam, penat tak? Tak penat. Rugi, tak ada kafarah. Penat duduk pun kafarah. Risau. Nabi kata sedih, takut. Ya Allah, nikmatnya dapat duduk dalam Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dah. Okey. Cukup setakat ni. Ada soalan boleh sambung besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang duduk kat sini sekiranya ataupun yang datang daripada Kuala Lumpur dan duduk kat sini, kita ada tazkirah selepas maghrib di mana? Di sini juga. Siapa yang ada sekitar sini boleh datang tazkirah selepas maghrib.